Masa aku baca buku Oracle Dewata ni, aku punya mind tu, lepas tu bila sampai satu part tu aku macam tu lah. Hi gang, it's Lynn. Welcome back to my channel. Aku rasa macam aku dah lama tak buat review tentang buku fantasy ni. Macam biasa, aku akan buat satu lagi review buku. Buku apa tu? Buku Oracle Dewata. Mesti korang tertanya-tanya kan, buku ni pasal apa? And kat mana aku beli buku ni? Mana aku jumpa buku ni? Buku ni aku jumpa kat PBKL yang lepas. PBKL yang sebulan lepas. Aku jumpa dekat Reruai Mandiri Yuda Areni. So, ni lah buku yang aku dapat daripada Reruai tu. Kalau kau tengok, buku dia tebal dan banyak gak tabbing aku kat sini. Nampak tak? Banyak. Tapi aku guna dua colour je. Yang merah tu adalah untuk orang mati dan yang orange tu adalah scene-scene yang bagi aku scene menarik lah. Aku malas nak tabbing banyak colour. So aku buat dua colour je. Tanpa buang masa lagi, jom kita kena tahu Oracle Dewata ni cerita dia pasal apa. Masa aku baca buku Oracle Dewata ni, aku punya mind tu, lepas tu bila sampai satu part tu aku macam okay, so Yuda Areni dia claim buku ni ada vibe Game of Thrones. Ada banyak lagi vibes lain-lain dan dia claim lah. Tapi sebab aku tengok Game of Thrones saja, aku expect something macam Game of Thrones. And it is guys, it is sama. Bukan taklah sama yang sama, tapi ada vibe Game of Thrones dalam ni. So siapa yang suka Game of Thrones, belum apa-apa lagi aku dah recommend. Nampak tak? Aku recommend korang baca buku ni. Buku Oracle Dewata ni ada 3 kisah tau. So kisah yang pertama mengisahkan tentang Putri. Mula-mula dia Putri Ariana daripada Nusa Alnita. Putri Ariana ni dia menjadi ratu. Daripada putri ke ratu dalam usia yang sangat muda. Kerana apa? Kerana ayahanda dia Raja Arjuna telah dibunuh dengan kejam. Dan pembunuhan tu berlaku depan mata dia. Jadi dia selaku pewaris tunggal, dialah naik menjadi ratu kepada Nusa Alnita. Lepas tu, dalam pada dia menjadi ratu ni, pembesar-pembesar istana yang semua gila kuasa ni mencadangkan dia supaya berkahwin dengan adalah kerabat dari negara lain kan. Maksudnya daripada Nusa lain. Dia didesak untuk berkahwin. Tapi Ratu Ariana ni dia ada satu goal dia dalam kepala otak dia. Dia nak cari pembunuh Raja Arjuna. Sebab dia nampak siapa yang bunuh bapak dia. So main goal dia sekarang ni untuk cari siapa pembunuh Raja Arjuna. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua ni mengenai Aryan. Aryan ni adalah seorang hamba abdi daripada Nusa Al-Nizam. So Aryan ni sebenarnya dia on the way nak pergi selamatkan kawan dia. Kawan dia ni kena tangkap, dituduh mencuri. Lepas tu, masa dia on the way nak pergi selamatkan kawan dia tu, dia pula difitnah. Mencuri harta mencuri barangan pembesar istana. Bila dia difitnah macam tu, askar-askar istana ni kejar dia, nak tangkap dia sampai dapat. Tapi dia berjaya melarikan diri sampai satu hutan ni lah. Without the knowing, tempat tu adalah tempat alam bunian. Aryan ni merupakan seorang hamba abdi daripada Nusa Al-Nizam. Tadi Ratu Ariana dari Nusa Alnita dan sekarang ni Aryan daripada Nusa Al-Nizam. So itu kisah kedua, iaitu seorang lelaki hamba abdi bernama Aryan. Kisah yang ketiga pula adalah tentang sumpahan sihir Boko. So sihir Boko ni dia menyerang Nusa Mintaka pada malam perkahwinan Juli dan Rumi. Malam Juli dan Rumi berkahwin tu, diorang hilang dan sihir Boko tu bermula. Serangan sihir Boko ni adalah permulaan untuk kebangkitan si Firail ni, yang jahat ni. Firail mengikut ramalan Oracle Dewata. Jadi itulah 3 kisah yang dimulakan dalam Oracle Dewata. Buku ni adalah 400 muka surat lebih kurang. So masa mula-mula aku baca Oracle Dewata ni, action mati. Dia betul-betul fast pace Kalau korang tengok kat sini, yang aku tag ni yang warna merah-merah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni semua mati. Okay.
Pada awal aku baca buku ni, dia memang laju lah. Dia macam, okay, dia kenakan watak sikit. Sini, pop, mati. Dia kenakan watak sikit, sikit, pop, mati. Gitu je dia buat. Betul-betul buku ni. Kalau macam korang comparekan dengan vibe Game of Thrones, kau baru nak root karakter tu, mati dah. Kau baru nak root karakter ni, mati dah. Sedangkan kau tak tahu nak root siapa. Itulah perasaan aku bila baca Oracle Dewata. Walaupun pacing cerita dia laju, korang still boleh faham jalan cerita dia macam mana. Sebab dia tak bercampur. Dia macam, okay, satu cerita ni habis, satu cerita ni habis, satu cerita ni habis. Technically, cerita dia memang senang sangat nak faham. Cuma itulah, banyak karakter, tapi dia dalam satu cerita. Masa aku baca Oracle Dewata ni, dia punya moment dia tu dengan, wah, banyak ah. Aku macam tengah-tengah macam, aku baca lagi, macam tu. Lepas tu aku tergelak seorang-seorang. Aku macam, ya Allah, buku ni. Dalam cerita ni, dia ada macam-macam jenis Jenis aku lah. Dia macam, dia macam, dia macam, Ada juga beberapa scene yang dalam ni aku macam, aku dah cakap dah. Tapi jadi juga. Pada siapa yang nak try baca high fantasy, aku boleh kata ini high fantasy. Korang boleh baca buku ni sebab dia punya description simple. Memang ada bahasa klasik, tapi kau still boleh faham jalan cerita tu. Dan yang last sekali, ending dia bapak ending dia kan, aku macam, tapi video ni tak ada spoiler, so aku tak boleh sebut. Kalau korang nak tahu ending dia macam mana, korang boleh tengok video aku yang ada spoiler. Berdasarkan daripada 3 kisah yang aku sebut tu tadi, dia finally tengah-tengah tu dia bercantum tau. Dia, well, semua berjumpa. Semua sekali berjumpa dekat tengah-tengah tu. Tapi ending dia babai lah. Kau kena baca buku yang kedua. Bila nak siap buku kedua tu, aku sakit kepala terus bila baca buku 1 tamat. Lepas tu aku macam, aku nak buat apa dengan life aku sekarang? Another thoughts aku daripada buku ni adalah rasa sedih tu tak sampai. Probably sebab karakter tu kita kenal sekejap je. Sekejap je. Probably sebab karakter tu kita kenal sekejap sahaja dan kemudian dia mati. So bila dia mati, karakter tu sedih. Tapi karakter je sedih, kita tak sedih. Konflik cerita Oracle Dewata ni pun dia well written tau. Dia macam, yes, konflik, dan lepas tu apa jadi, dan lepas tu resolve. So macam, it's a really nice way to put it. Bahasa Inggeris pula. Lagi sekali aku nak cakap, buku Oracle Dewata ni dia memang fast pace. Aku masa awal-awal baca, tiba-tiba dah sampai bab 10. Tambah pula, dalam cerita Oracle Dewata ni, tahu cerita fantasi dia memerlukan satu sistem yang lain. Dan sistem dalam Oracle Dewata ni aku sangat suka sebab dia sangat mudah difahami. Contohnya, dalam dui pohon, diorang akan sentiasa ada kembar. So kembar dia nama ni dan ni, kembar yang tu nama ni dan ni. So macam, okay, kita tahu kembar ni adalah dengan ni, kembar tu adalah dengan ni. Macam tu. Satu lagi perkara yang aku tak puas hati dalam Oracle Dewata ni, dia ada grey character. Tapi grey character tu aku still tak tahu motif. Apa motif dia, aku tak tahu. Tolong ada dalam buku kedua. Aku geram ni, aku dah baca buku 1, buku 2 tak ada ni. Another thing yang aku tak puas hati adalah cover. Cover dia tak sharp. Aku jadi geram tengok. Dia macam, no, I need sharp cover. So cover kena sharpkan lagi ni. Sudah, sharpkan lagi cover. What could be better? What could be better is, ada salah satu kisah tu, maybe slow pace kan sikit. Sebab dia terlampau laju. Bila dia terlampau laju, kita pembaca rasa tak sampai sangat emosi dia. Sebab tak mati. Dia tak ada build up relationship dengan antara karakter dengan pembaca. Aku adalah pembaca yang emosi. Bila emosi tu tak sampai, aku rasa macam, no, I need those. Karakter tu sedih sebab dia kehilangan orang yang dia sayang. Tapi aku tak boleh relate. I cannot relate. Aku macam, mati lagi. Jadi mungkin setengah part mungkin boleh slowkan pace dia sikit untuk build relationship karakter dengan pembaca. Another thing is, I need floppy book please. Nak tengok apa jadi tak? Spine crack. Aku tengah baca, lepas tu bab tu intense. Tahu tak bab tu intense? Lepas tu aku macam, rosak terus spine. Patah. Boleh buat macam ni. No.
Recommendation. Yes. Walaupun dalam cerita Oracle Dewata ni banyak bahasa klasik, tapi aku memang recommend kepada beginner yang baru nak berjinak-jinak belajar fantasi bahasa Melayu. Dia yes, ada bahasa klasik dalam ni, tapi dia tak mengganggu jalan cerita. Kau still boleh faham yang itu apa. And another one, peminat GOT, Game of Thrones. Bacalah buku ni. Macam aku memang geram dengan ending Game of Thrones tu. Lepas tu Oracle Dewata ni pun aku geram sebab dia ada sambungan. Tak apalah, aku tunggulah sambungan. Fine, aku tunggu sambungan dia. Walaupun ending dia tergantung, but it was well written. Dia memang sampai tu je. Memang patut pun berhenti tak kat tu je. Memang okey dah. Untuk buku pertama, okey dah. By the way, congrats Yuda Areni. Ini adalah buku sulung dia. Anak dia yang sulung ni, Oracle Dewata ni. Congrats dengan buku pertama. It was well written and I like it. I like it very much. Walaupun ada hiccups here and there, but still aku memang akan recommend buku ni dekat orang lain. Kalau korang tanya dia publisher mana, aku tak ada nak jawab publisher mana. Sebab Yuda Areni, Oracle Dewata ni, dia suatu terbit. Dia self-publish. So kalau korang nak cari buku Oracle Dewata ni, korang boleh pergi link Shopee. Aku ada letak kat description bawah. Dan beli daripada Yuda sendiri. Okay, itu sahaja review untuk hari ini. Oracle Dewata by Yuda Areni. Tada. Keseluruhan cerita dia memang best dan aku memang recommend korang baca buku Oracle Dewata. Kalau korang suka dengan review aku yang kali ni, korang boleh like video ni, bagi thumbs up kat bawah tu, dan boleh subscribe channel aku untuk aku keluarkan video review buku yang lain. Kalau korang dah baca Oracle Dewata juga, korang boleh komen kat bawah and bagi tahu aku apa pendapat korang. Best ke tak best? Okay, until next time. Bye-bye.